Sekejap minta maaf. Okey. Jadi apabila kita sebut tentang tingkatan 3 ini ya, anda sudah sedia maklum bahawa kita dah tak ada PT3 ya. Jadi PT3 ini memang bergantung kepada PBD anda. Okey, cikgu akan memberikan penilaian ikut grade ikut band 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan lepas anda habiskan tingkatan 3 ini, sebenarnya anda mempunyai beberapa pilihan yang anda boleh fikirkan, pertimbangkan selain daripada sekolah harian biasa. Okey, sekolah harian biasa tu apa? Sekolah harian biasa adalah seperti SMK Seremban 3, SMK Methodist SCS dan juga Reza. Okey, jadi topik yang saya akan berkongsi sepintas lalu, okey, kita akan tengok kepada pilihan lepas tingkatan 3, pengenalan sedikit sebanyak tentang pilihan, okey, dan tips pemilihan. Okey. Jadi kita tengok kepada pilihan anda lepas tingkatan 3. Okey. So tingkatan 3 ni, okey, pilihan anda lepas tingkatan 3 sebenarnya kita tengok kepada 5. 5 yang utama di sini yang kamu akan nampak di sini. Okey. So yang pertama dulu saya dah bincang dengan anda iaitu MRSM. Sekolah asrama penuh ataupun sekolah menengah kebangsaan agama. Pilihan yang kedua adalah aliran perdana tingkatan 4. Apakah itu aliran tingkatan 4? Aliran perdana tingkatan 4 adalah di sekolah harian. Contohnya di SMK Seremban 3, kita ada tingkatan 4 kelas 4 UM, 4 UKM yang tawarkan pakej mata pelajaran elektif yang berbeza. So lepas itu ada program perantisan industri. Okay. Program perantisan industri menengah atas ini adalah seperti yang saya sebutkan tadi, program perantisan yang dijalankan oleh McDonald. Okay. Selain itu, ramai yang sedang menunggu yang ini tentang college vocational ataupun sekolah menengah teknik yang ada di Malaysia. Last sekali, yang akhir sekali adalah institut latihan. Kita tengok kepada yang ini ya. Okey, so pengenalan pilihan ini, sekolah asrama penuh saya tak akan terangkan lebih lanjut. Okey, tapi saya nak anda tahu bahawa anda berpeluang untuk mohon sekolah asrama penuh ni. Okey, dan syarat permohonan maklumat yang didapati di internet adalah minimum 6 mata pelajaran A. Okey, so dan aktif dalam aktiviti co-curriculum. Okey, dan MRSM juga saya tak sebut banyak sebab dalam sesi yang lepas saya dah habiskan masanya untuk memberi penerangan dengan anda tentang permohonan MRSM. Okey, selain dari itu pilihan yang ketiga yang tadi saya sebutkan tadi adalah aliran perdana. Aliran perdana ini ditawarkan di sekolah harian biasa. Okey, so di mana anda diberi peluang untuk memilih pakej elektif, mata pelajaran elektif. Apa yang dimaksudkan dengan mata pelajaran elektif? Mata pelajaran elektif bermaksudnya contoh saya bagi adalah mata pelajaran biologi, mata pelajaran prinsip perakaunan, mata pelajaran pendidikan seni, mata pelajaran lukisan kejuruteraan. So ini adalah mata pelajaran elektif yang ditawarkan di sekolah harian, di sekolah harian mengikut sekolah-sekolah yang berbeza.
Okey. So selain dari itu, anda juga perlu mengikuti mata pelajaran wajib. Mata pelajaran wajib ini yang dimaksudkan adalah mata pelajaran bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, matematik moden, okey, matematik moden, lepas itu sejarah. 4 mata pelajaran ini adalah mata pelajaran wajib, okey, untuk semua aliran kemanusiaan ke, aliran STEM ke, okey. Dan mata pelajaran sains adalah mata pelajaran wajib untuk aliran kemanusiaan. Okey. So kita sambung dengan yang ni. Okey, program perantisan industri menengah atas ini ataupun dalam singkatan perkataan PIMA, PIMA. Okey, PIMA ini dia tawarkan kepada pelajar-pelajar yang berminat dengan kerja. Okey, dia lebih kepada 60% latihan industri, okey, yang mana anda akan ditempatkan di satu-satu tempat untuk belajar kemahiran berkenaan dan 40% adalah akademik. Dan yang ini ditawarkan oleh sekolah-sekolah yang tertentu sahaja. Okey. So dan selain tu sekarang KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, bekerjasama dengan pihak luar untuk memberikan program perantisan industri ini kepada pelajar-pelajar tingkatan 4 juga. Dan salah satu contoh adalah program perantisan yang ditawarkan oleh McDonald. Okay. College vocational ini sepintas lalu, okay, saya hanya berikan sepintas lalu saja sebab nanti Puan Chu, Kaunselor SMK Methodist SCS akan memberikan penerangan dan pengenalan lebih detail. Selain tu, kita juga ada institut latihan. Okay. Lepas tingkatan 3. Okay. Contoh apakah itu institut latihan? Institut latihan ini kan, dia memberikan fokus kepada latihan teknikal dan kemahiran. Paling basic, dia punya syarat adalah anda tahu menulis, membaca, mengira, okey, sihat dan bagi Gap Mara mereka perlukan pelajar Bumiputera dan sekurang-kurangnya 15 tahun. Okey. So beberapa option yang ada di sini selain daripada Gap Mara adalah Montfort School. Okey, ada typo di sini dan juga institut swasta. Mereka juga tawarkan kursus-kursus yang tertentu, kursus kemahiran yang tertentu yang anda boleh terus pergi belajar macam mana nak buat kerja instead of hanya fokus dengan akademik sahaja. So, untuk ini dan okey, cikgu, saya sampai hari ini masih keliru lagi. Cikgu, saya nak mohon untuk sekolah asrama penuh ke ataupun MRSM ke ataupun KV ke, College Vocational atau sekolah teknik ataupun saya stay di sekolah ini. Okey. Jadi apakah tips pemilihannya? Okey. Secara ringkasnya kita tengok di sini, catat di sini. Okey. Yang pertama sekali, okey, anda perlu pertimbangkan pencapaian akademik anda. Pencapaian akademik untuk anda pada tahun ini adalah PBD. Okey. Pentaksiran dalaman. Pentaksiran dalaman ya, yang mana cikgu minta kamu buat kerja kan, dia akan bagi markah dan dia akan laporkan markah anda dalam satu laporan. Ini bermaksud walaupun tak ada ujian PT3, anda juga perlu memberi fokus dalam kerja-kerja ataupun tugasan yang diberikan oleh cikgu anda. Okey, sebab semua markah yang diberikan dalam PBD diambil kira. Okey, tak kira kamu berada di aliran perdana
ataupun anda nak membuat permohonan ke tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Contoh MRSM, sekolah teknik, okay, college vocational. Dan ada lagi satu perkataan yang baru iaitu PKSK. Apa benda itu PKSK? Nanti Cikgu Puan Chu, okay, dia akan memberikan penerangan tentang lebih lanjut tentang PKSK. Okay, so kedua-dua ini merupakan faktor, okay, pertimbangan anda dalam aspek pencapaian akademik. Okay. Dan lepas itu, cikgu anda, guru kaunseling anda juga memberikan anda inventory minat kerjaya dan juga inventory kecerdasan pelbagai. So, kedua-dua inventory ini membolehkan anda kenal pasti minat anda dan juga kebolehan anda. Apakah kekuatan anda? Okay. So, yang ini keputusannya akan diterangkan oleh guru kaunseling di sekolah anda. Dan apabila anda adanya dah tahu pencapaian akademik anda dan anda juga dapat kenal pasti minat dengan kekuatan dalam diri anda, okey, kedua-dua langkah satu dengan langkah ini dah ada, dan anda boleh membuat jumpa dengan kaunselor. Jangan tak jumpa dengan kaunselor. Kaunselor di sekolah anda adalah orang yang paling penting sebab dia yang adanya segala-gala maklumat berkenaan dengan kerjaya, berkenaan dengan beasiswa, berkenaan dengan macam-macam pengetahuan dia ada dengan ilmu sekali. Anda boleh bincang dengan guru kaunselor di sekolah anda supaya anda boleh membuat keputusan kamu nak mohon kursus apa ataupun kamu nak mohon ke sekolah apa. So, ini adalah secara ringkasnya untuk pilihan saya. Okey. Sementara itu, sekejap Okey. Sementara itu, kamu boleh nampak saya punya presentation kan? Ada ke? Masih ada orang di sana? Okey, boleh nampak saya punya presentation. Sekejap Okey. Setakat ini, okey, ada sesiapa yang ingin nak tanya soalan? Okey. Kita dah ada 69 peserta di sini. Jadi bagi mereka yang nak membuat pertanyaan, anda boleh type dalam chat box. Okay? Anda boleh type dalam chat box supaya saya boleh bacakan soalan anda dan saya akan cuba yang terbaik untuk jawab soalan anda. Ada ke setakat ini? Saya sedang menunggu. Okey. Dan sambil menunggu soalan daripada peserta-peserta semua pelajar ingatan kepada saya, nombor 1, Farah Anissa, sekejap saya dah nampak anda raise hand. Sekejap Okey. Ingatan saya sekali lagi, sambil anda menunggu, sambil anda mendengar, kalau ada benda-benda yang penting, anda boleh screenshot 1, 2 atau buat catatan, dan semasa anda mendengar, dan mungkin ada apa-apa soalan yang ada, anda boleh catatkan dan tanya di dalam chat box. Nombor 2. Nombor 3. Kalau kawan anda masih berminat nak join sesi ini, dijemput memang dialu-alukan. Sebab yang ini adalah penting untuk anda. Jadi tadi ada seorang,
Okey. Sebelum saya saya bacakan soalan, okey. Boleh tak saya tahu sama ada guru kaunseling Sekolah Teknik Tunku Jaafar, adakah cikgu sudah ada di sini? Sudah Puan Ong, saya ada sini. Oh, you memang sudah ada di sini. Okey. Cikgu Amirul sekejap saya jawab soalan yang ada dulu. Lepas tu kita akan sambung dengan sesi Cikgu Amirul. Okey. Pelajar nama Muhammad Irfan, dia tanya satu soalan. Okey. Cikgu Chu dengan Cikgu Amirul juga boleh jawab sama-sama lah. Okey. Kalau nak jadi seorang doktor, seseorang itu need to better duduk di sekolah harian biasa atau better pergi ke sekolah tertentu? Okey, mungkin Cikgu Amirul nak jawab ke? Cikgu Amirul, tak dengar suara you. Oh, okey. Boleh dengar Cikgu? Dah. Oh, ya. Okey, kalau saya Muhammad Irfan Daniel soalannya kalau nak jadi doktor, better stay kat sekolah harian ataupun pergi ke sekolah tertentu. Depends pada Irfan Daniel nak persekitaran pembelajaran yang macam mana. Tetapi pastikan naik saja ke tingkatan 4, Muhammad Irfan boleh pilih package mata pelajaran yang menjurus ke arah seorang doktor. Sekolah tidak kisah. Kalau Irfan rasa sesuai di persekitaran sekolah yang kompetitif, boleh masuk SBP. Kalau Irfan berminat dengan persekitaran yang luar biasa, lain daripada yang lain, boleh masuk MRSM. Yang mana ada menawarkan package mata pelajaran untuk menjadi seorang doktor. Janganlah nak jadi doktor masuk sekolah teknik ataupun KB, memang tak dapat tak ada. Jadi kena pilih betul-betul lah di mana pilihannya, package mata pelajaran, sekolah mana yang ada menawarkan. Menjawab ke tu Cikgu Ong? Mungkin Cikgu Ong boleh tambah? Bagi I, selagi anda mempunyai package mata pelajaran elektif termasuklah biologi, fizik, kimia, matematik tambahan, 4 subjek ini, tempat yang anda bakal pergi belajar ada menawarkan package sedemikian, anda boleh pertimbangkan. Okey, tak kiralah sekolah harian ke mana-mana saja yang tawarkan 4 subjek ini kepada anda, memang anda menuju ke arah yang betul lah kalau memang bertekad nak jadi seorang doktor. Okey, ada seorang lagi pelajar perempuan tadi, saya raise hand yang nak tanya soalan. Kita ambil lagi satu soalan sebab saya tak nak tangguh lama sangat. Kita akan sambung dengan perkongsian Cikgu Amirul nanti. Okey, lagi satu soalan. Boleh type dalam chat box ataupun onkan mic anda supaya anda boleh tanya. Ada? Ada? Adakah suara saya jelas sebenarnya? Saya pun tak tahu sama ada. Jelas kan? Jelas Pak Ong, sangat jelas. Okay, good. Kalau tak ada soalan daripada peserta-peserta, jadi tanpa melengahkan masa, okay, kita jemput guru kaunseling dari Sekolah Teknik Tunku Jaafar, iaitu Encik Amirul Azwar. Pun baru berkenalan tengah hari tadi. So dijemput beliau untuk memberikan penerangan lebih lanjut berkenaan dengan sekolah teknik. Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih Puan Ong. Terima kasih juga Cikgu Cho dan juga mungkin ada kaunselor-kaunselor senior-senior saya lah. Puan Ong dengan Cikgu Cho ni senior saya, jadi selamat berkenalan. Dan seterusnya yang dihormati adalah anak-anak pelajar tingkatan 3 Sekolah Menengah Seremban 3, Sekolah SMK Methodist SCS dan juga SMK Dato' Haji Muhammad Reza. Okey, jadi Assalamualaikum dan selamat petang. So petang ni perkongsian cikgu adalah secara umum dan secara ringkas sahaja.
Jadi pertamanya cikgu nak pujilah, tahniah diberikan kepada semua kerana you guys diberi kesempatan dan berjaya masuk ke slot dan aktiviti kita petang ni. Bukan senang ya, tambah-tambah di suasana yang petang macam ni, you guys berani masuk, jadi di situ adalah satu pujian lah yang harus diberikan. Okey, jadi cikgu secara simple dan secara umumnya, hari ini cikgu akan bercerita tentang sekolah menengah teknik lah, sekolah menengah teknik Tuanku Jaafar. Secara spesifiknya sekolah menengah teknik Tuanku Jaafar sebab SCTJ ni berada dekat dengan you guys. Kita berada dalam daerah yang sama, negeri yang sama dan sebagainya. Jadi secara ringkasnya kita ada 5. Pertama sekali semua orang mesti nak tanya kan, mesti nak tahu apa bezanya sekolah menengah teknik ni? Apa itu sekolah menengah teknik? Apa beza dengan college vocational? Apa beza sekolah menengah teknik dengan SMK Seremban 3 kan? Di SMK Seremban 3 dah ada kawan saya, kawan baik saya cikgu. Dah ada BFF til jannah saya. So saya tak nak pindah sekolah. Dia macam tu. Ramai yang akan mengalami masalah benda-benda macam tu lah sebab dia nak ikut kawan, dia ikut pendapat orang lain dan sebagainya. Jadi ni cikgu akan cuba explain apa itu sekolah menengah teknik. Cikgu akan memperkenalkan you guys kepada bidang teknikal dan vocational. Kemudian cikgu akan selit lah pasal teknik Tuanku Jaafar. Semuanya secara ringkas sahaja. Sebagaimana telah diceritakan oleh Cikgu Ong sebentar tadi, sekolah menengah teknik adalah salah satu pilihan yang ada selepas you guys menamatkan PT3 ataupun pentaksiran khas. Jadi sekolah menengah teknik ni merupakan salah satu pilihan. Sekiranya berada dalam salah satu pilihan bermaksud you guys boleh buat timbang tara lah yang mana satu sesuai untuk aku kan. Yang mana satu lebih sesuai untuk saya untuk melanjutkan pengajian tingkatan 4. Yang mana menawarkan pakej mata pelajaran yang sesuai dengan minat kerjaya saya. Yang sesuai dengan diri saya, yang akhirnya boleh membantu saya untuk mencapai impian ataupun matlamat kerjaya saya. Itu yang you guys kena fikir. You guys sekarang dah 15 tahun nak masuk ke 16 tahun. Jadi benda-benda macam ni dah kena mula fikirlah. Okey, jadi sekiranya you guys ada cenderung ke arah praktikal ataupun bidang mekanikal, ataupun sekiranya you guys lebih suka bekerja di luar bangunan, ataupun you guys seorang yang berimajinasi tinggi dan suka akan cabaran, ataupun markah R you guys tinggi dalam inventory riasat. Yang ini mungkin pernah buat ujian psikometrik bersama guru-guru kaunseling di sekolah anda, ataupun anda ni memang suka bekerja dengan objek, peralatan dan juga mesin dan sukakan aktiviti manual dan fizikal. Dan suka mencipta sesuatu yang baru ataupun cita-cita you guys daripada tingkatan 1 lagi memang nak jadi jurutera, arkitek, juruteknik ataupun yang lain. Bermaksud you guys memang minat ke arah bidang teknikal dan vocational. Jadi inilah yang Puan Ong cakap tadi, Cikgu Ong cakap tadi. Ambillah peluang sebanyak mana yang boleh, jumpalah kaunselor-kaunselor you guys di sekolah. Dapatkan maklumat. Jangan malu jumpa mereka ya. Macam Puan Ong cakap, kaunselor-kaunselor di sekolah tu ada pelbagai jenis maklumat yang terkini. Yang mana you guys perlu dapatkan, dan dengan maklumat-maklumat yang you guys dapat daripada kaunselor-kaunselor you guys tu, barulah you guys boleh buat pilihan nanti. Okey. Jadi teknik dan vocational ni adalah inisiatif kerajaan untuk meningkatkan lebih banyaklah pekerja-pekerja mahir dan separa mahir dalam bidang teknologi di negara kita. Okey, dan sekolah menengah teknik secara asasnya kita ada 9 buah di Malaysia. Kita ikut kurikulum standard sekolah menengah yang biasa dan kita akan belajar 2 tahun lah di sekolah menengah teknik, tingkatan 4 dan tingkatan 5 dan akan menduduki SPM. Itu perbezaan yang pertama lah. Kita masih lagi ada SPM. Dan sekolah menengah teknik menawarkan 5 kursus teknikal. Kita ada kejuruteraan awam, kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan elektrik dan elektronik, perdagangan dan juga pertanian. Okey, jadi 9 buah sekolah menengah teknik di Malaysia ni tak semua menawarkan jurusan yang sama. Cikgu, kalau saya minat dengan pertanian, tapi di mana sekolah menengah teknik yang menawarkan pertanian? So ada 3 sahaja di Malaysia, iaitu di Johor Bahru, di Melaka dan di Alor-Star, Kedah. Jadi kita ada 9 sekolah menengah teknik. Yang paling jauh adalah di Kuching, Sarawak, sekolah menengah teknik sejingkat. Dan sebelahnya kita ada sekolah menengah Terengganu, kita ada sekolah menengah teknik Kuantan, dan akhir sekali yang paling dekat dengan you guys adalah sekolah itu lah, sekolah menengah teknik Jaafar yang berada di Ampangan ya, Seremban. Mungkin ada dalam kalangan you guys dah pernah sampai, dah pernah masuk lah. Okey, jadi okey, sekolah menengah teknik
73 ya. So ini adalah barisan pengurusan Sekolah Menengah Teknik Tengku Jaafar. Dan kami ada seramai 72 orang tenaga kerja lah, 53 akademik dan 19 staf sokongan. Jadi di Sekolah Menengah Teknik Tengku Jaafar kita tawarkan 4 program sahaja. Kita ada kejuruteraan awam, kejuruteraan mekanikal, elektrik dan elektronik dan juga perdagangan. So maknanya dekat Teknik Tengku Jaafar kita tiada pertanian. Itu sajalah yang membezakannya. Kejuruteraan awam ni bagi mereka yang minat sangat membina, yang minat sangat melukis, yang ada idea kreatif kan. Dia suka bidang bangunan, dia suka lukis rumah. Jadi ini sesuailah untuk masuk ke kejuruteraan awam. Juga boleh siapa yang bidang kerjaya yang boleh diceburi, jurutera pembinaan, geoteknikal, jurutera bahan dan lain-lain lah yang berkaitan dengan awam. Seterusnya kita ada kejuruteraan mekanikal. Yang ini pula bagi mereka yang berminat dengan mesin, ya. Bahan-bahan mekanik, dan sebagainya. Dia boleh bekerja sebagai jurutera automotif, jurutera industri, jurutera manufacture dan sebagainya. So ini kejuruteraan mekanikal. Seterusnya kejuruteraan elektrik dan elektronik bagi mereka yang berminat dengan barangan elektrik dan elektronik. Jadi macam Yugas nak tahu kan, macam Yugas sekarang ni kita dah beralih ke fasa IR 4.0, Industri Revolusi 4.0. Yang mana sebelum ni tenaga-tenaga manusia telah diganti dengan tenaga-tenaga robot. Dan juga sistem-sistem yang terkini lah. Jadi sekarang dah kena tahulah, kerjaya sebagai jurutera tu dah semakin diperlukan. Disebabkan bila kita dah buat sistem dengan robot, siapa yang nak cipta robot ni? Siapa yang buat sistem robot ni? Jurutera-jurutera inilah yang memainkan peranan. Okey, dan akhirnya ini adalah pakej mata pelajaran kejuruteraan. Subjek teras sebagaimana telah diceritakan oleh Cikgu Ong, ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, pendidikan Islam maupun moral, dan kita ada sejarah. Elektif teras yang sekolah ini tawarkan mesti ada matematik tambahan, fizik dan kimia. Ini adalah subjek-subjek yang perlu ambil sekiranya Yugas nak jadi seorang jurutera. Untuk menjadi seorang jurutera, subjek-subjek ni tak boleh lari. Matematik tambahan tetap kena ambil lah dan sebagainya. Elektif pilihan kita ada 2, iaitu lukisan kejuruteraan. Kalau Yugas dalam jurutera awam, Yugas akan ambil pengajian kejuruteraan awam. Kalau elektrik akan ambil pengajian kejuruteraan elektrik, mekanikal akan ambil kejuruteraan mekanikal. Okey, perdagangan ni adalah asas ilmu perdagangan, perjualan, insurans, perakaunan dan sebagainya. Bagi mereka yang bercita-cita untuk menjadi accountant, juru audit dan sebagainya, sesuailah masuk jurusan perdagangan. Jurusan perdagangan kita ada 2 pakej. Pakej yang pertama kita akan pakej yang pertama dia perlu ambil subjek fizik dan kimia, dan pakej yang kedua dia hanya perlu ambil 9 saja mata pelajaran. Kita gantikan fizik dan kimia itu kepada subjek sains. So maknanya pakej mata pelajaran perdagangan di Sekolah Menengah Teknik Tengku Jaafar kita ada 2. Ada 2 pakej lah, pakej A dan pakej B. Nanti ketika sekiranya layak dan mendaftar, boleh buat pilihan. Okey, dan seterusnya STTJ, macam Yugas pernah datang. So kalau jika dah tak ada pandemik dan sebagainya ni, cikgu alu-alukan lah untuk semua pelajar datang kan. Mungkin Yugas pernah lalu, pernah nampak dan sebagainya sekolah STTJ. Jadi secara ringkas sahajalah. Ini aspirasi kami menjelang 2025. Yang mana kita akan wujudkan Digilead dan Smart Classroom. Kita ada media TJTI Studio. Kita nak buat green studio yang pertama lah di sekolah. Kita ada iEntrepreneur, iLestari, iLead ya. Program perantarbangsaan murid. So kita akan anjurkan menjelang 2025 lah dan sebagainya. Jadi ini adalah pencapaian Sekolah Menengah Teknik Tengku Jaafar. Cikgu lajukan sahaja. So uniknya Sekolah Menengah Teknik Tengku Jaafar, pelajar-pelajar kami memang 100% semuanya boleh menyambung pengajian. Kerana apa? Kerana kita sudah ada MOU dengan Politeknik. Sekurang-kurangnya memang akan dapat masuk diploma Politeknik. Itu adalah perjanjian di antara Sekolah Menengah Teknik dengan Politeknik. Jadi begitulah. So ini adalah contoh-contoh alumni. Kita juga berjaya melahirkan tokoh-tokoh jurutera ya. Macam ada alumni Sekolah Menengah Teknik Tengku Jaafar ni, saudara Muhammad Aidil ni sekarang bekerja di Germany dan sebagainya lah. Okey, jadi syarat khusus dan sebagainya cikgu yakinlah Cikgu Ong dan Cikgu Puan Ong dan Cikgu Chu akan ceritakan selepas ini. Jadi tak perlu cikgu pergi secara mendalam. Jadi tarikh-tarikh penting pun Puan Ong dan Cikgu Chu pun akan explain pada you guys.
Jadi sekarang yang penting you guys tahu apa itu sekolah menengah teknik. Jadi sekolah menengah teknik ni sebenarnya kami menjurus ke arah mereka yang minat dalam bidang kejuruteraan. Kami mengalu-alukan mereka. Jadi syarat pertama, you guys kena minat. Sebab bila kita bercerita tentang technical, vocational dan kemahiran, kalau masuk tanpa minat, susah kita nak bantu. Jadi you guys kena tahu dahulu minat you guys. Jumpalah dengan kaunselor-kaunselor you guys di sekolah. Buatlah segala jenis inventory minat kerjaya yang ada untuk dapatkan maklumat. Supaya you guys boleh yakin dan boleh meyakinkan ibu bapa dan penjaga masing-masing. Yang you guys ni memang sesuai masuk sekolah menengah teknik. You guys ni memang sesuai masuk college vocational. You guys ni memang sesuai untuk menyambung pengajian di mana-mana sekolah khas yang lain lah. Okey. Jadi itu saja daripada cikgu. Terima kasih kepada Puan Ong dan Puan Chu atas keizinan untuk berkongsi. Sekiranya masih lagi ada soalan, boleh melayari Facebook kami, Tuanku Jaafar Technical Institute TJTI, ataupun menelefon, ataupun boleh follow Instagram cikgu UBK TJTI. Boleh tanya soalan dan cikgu akan menjawab. So ini adalah dua kaunselor di Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Kami mengalu-alukan lah sekiranya ada soalan, tak faham dan sebagainya, boleh tanya. Jadi cikgu rasa itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih, minta maaf atas kelewatan. So harapnya semua jelas dan faham. Kalau ada soalan boleh terus bertanyalah kepada Puan Ong dan Puan Chu. Nanti Puan Ong dan Puan Chu boleh sampaikan kepada cikgu. Jadi terima kasih, cikgu doakan semuanya dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Puan Ong. Saya serahkan balik kepada Puan Ong. Cikgu Amirul, kita masih boleh tanya kepada Cikgu Amirul tentang sekolah teknik ke? Boleh. Boleh kan? Ada sesiapa di sini peserta ada soalan-soalan yang berkaitan dengan sekolah teknik, permohonan sekolah teknik? Okey. Nani? Dijemput? No. Ada seorang yang raise hand tadi. Anda dijemput untuk bertanya? Dah raise hand, tapi anda boleh onkan mic kalau nak. Okey saja. Kalau okey, pelajar Nani dia tanya phone sekolah teknik. Bila boleh mohon sekolah teknik, cikgu? Dia kata. Cikgu Amirul, suara tak dengar. Okey, bila boleh mohon, okey, tarikhnya adalah sama ya. Permohonan ni adalah sejarah dalam talian dia berpusat. Jadi semua orang kena, semua pelajar tingkatan 3 tahun ni perlu duduk PKSK untuk masuk ke sekolah-sekolah khas. Cikgu ingatkan lagi sekali sebagaimana Cikgu Ong telah explain tadi, wajib menduduki PKSK. Sekiranya you guys terlepas menduduki PKSK, peluang untuk masuk ke sekolah-sekolah khas tu adalah sangat tipis. Sebab kita akan bagi peluang kepada mereka yang menduduki PKSK sahaja dahulu. Sekiranya ada kosong baru kita akan open lah kepada mereka yang tidak menduduki PKSK. Jadi tarikhnya Nani ya, masih lagi sama. 10 Oktober hingga 15 November adalah permohonan secara dalam talian. Yang di sinilah. Jadi 10 Oktober hingga 15 November ni masih lagi sempat berjumpa dengan kaunselor, buatlah inventory, dapatkan maklumat, dapatkan pendapat dan sebagainya. Kemudian boleh memohon secara dalam talian. Link dia pun sama. spskt4.moi.gov.my. Tetapi harus diingati, sekiranya you guys berminat dengan sekolah menengah teknik, pastikan dalam sekolah menengah teknik, dalam borang permohonan tu, letak sekolah menengah teknik di pilihan yang pertama. Sama juga, sekiranya you guys berminat dengan college vocational, pastikan you guys letak college vocational tu di pilihan yang pertama. Sebab kita akan tengok ranking pemilihan nantilah. Cikgu saya dah daftar tapi dalam borang tu ada 3 pemilihan. Jadi saya kena isi ketiga form atau salah satunya. Isi 3 pilihan tetapi letak sekolah menengah teknik di pilihan yang pertama. Menjawab ya Farah Anissa? Okey, sekiranya ada soalan lagi boleh tambah. Cikgu Amirul, kalau sekolah teknik tu dalam borang, kalau dia hanya berminat dengan sekolah teknik, maksudnya ketiga-tiga choice itu hanya letak sekolah teknik sahaja boleh tak? Boleh. Ketiga-tiga tu letak sekolah menengah teknik saja boleh. Cuma kebiasaannya jika teknik Tuanku Jaafar ni penuh, dia akan hantar ke teknik lain lah. Dia macam tu lah.
Tetapi Okey. Okey. menjawab soalan Puan Ong tu sangat boleh. Dan biasanya dia ada letak jurusan ya Puan Ong. Tahun ni saya tak pasti dia ada jurusan ke tidak. So bermasa Teknik Tengku Jaafar mechanical. Yang kedua Teknik Tengku Jaafar awam. Tapi kalau tahun ni jurusan tu dah tak ada, so yang pertama boleh Teknik Tengku Jaafar, yang kedua pun sekiranya pilihan Teknik Tengku Jaafar tu masih ada boleh letak. Kalau tiada kena pilih sekolah yang lain lah. Maksud dia begitulah kot. Sebab saya pun tak buka lagi sistem yang terkini Puan Ong. Maaf ya. Cikgu Amirul, kalau pelajar itu permohonan itu sebenarnya pertimbangan kemasukan ke sekolah teknik, mereka mempertimbangkan faktor apa? Adakah faktor lokasi itu juga merupakan satu pertimbangan? Contohnya, kalau pelajar Seremban, dia lebih peluang lebih tinggi masuk ke sekolah teknik Tunku Jaafar ke ataupun sebenarnya tak ada beza? Okey. Menjawab soalan Puan Ong, pertama sekali kami menerima senarai mereka yang lulus PKSK. Jadi daripada senarai lulus PKSK tu kita akan susun dan kita akan susun dia mengikut keputusan PBD lah. So kita akan tengok sama ada pelajar-pelajar ni berminat dengan reka bentuk subjek PBD tu dan berminat dengan reka bentuk ataupun tidak. Yang itu yang kita akan susun. Yang mana dia bismillah. Kita akan tengok sekurang-kurangnya tahap 4 di reka bentuk dan asas sains komputer, matematik sains, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Yang itu yang kedua dan yang ketiga barulah lokasi. Menjawab soalan Puan Ong sangat betul. Pelajar-pelajar Seremban mempunyai merit yang agak tinggi lah. Merit yang agak tinggi untuk kita terima sebab kita nak meningkatkan lebih banyak pelajar-pelajar kejuruteraan dalam kita punya daerah dan negeri ya. Jadi kita nak membantulah bagi mereka yang minat dalam bidang kejuruteraan. Jadi pelajar-pelajar dalam daerah Seremban amat-amat digalakkan lah sekiranya berminat dengan kejuruteraan. Sebab kita ada matematik tambahan ya, package mata pelajaran kita. Jadi siapa yang minat jurutera bermaksud dia minat dengan matematik lah. Jadi kena survive lah, tough sikit di sini untuk matematik tambahan. Okey. Encik Amirul, kalau pelajar di Seremban dapat tawaran ke sekolah teknik Tunku Jaafar, mereka boleh dapatkan kemudahan asrama ke? Okey, kemudahan asrama kita memang ada, tetapi untuk permohonan sekolah menengah teknik, kita bukan saja terima pelajar dalam negeri 9 sahaja. Jadi kita ada pelajar daripada Selangor, tahun lepas kita ada pelajar daripada Terengganu dan sebagainya lah. Jadi untuk kemudahan asrama, kita akan utamakan pada mereka yang berada jauh daripada sekolah dahulu. Sekiranya ada kekosongan, pelajar-pelajar dalam daerah Seremban boleh memohon. Dan baru-baru ni pun kita ada ramai. Pelajar asrama kita ada lebih kurang dalam 380, dalam lebih kurang 45% ataupun 50% lah. Separuh daripada angka itu merupakan pelajar-pelajar daerah Seremban. Jadi tak perlu risaulah. Sekiranya ada kekosongan, boleh apply dan kita akan berikan kemudahan tersebut. InsyaAllah. Okey, soalan yang seterusnya. Pelajar yang belajar, yang memilih untuk masuk ke sekolah teknik Tunku Jaafar ni, adakah mereka perlu membuat bayaran ataupun yuran? Okey, bagi teknik sekolah menengah teknik, yuran kita masih ada. Jadi kita ada yuran asrama mengikut pendapatan ibu bapa lah. Bagi pendapatan ibu bapa yang B40 dan ke bawah, yuran dia berbeza dengan pendapatan ibu bapa yang M40 dan juga T20 lah. Jadi itu kita ikut perkeliling yang telah dikeluarkan oleh kementerian. Untuk kemasukan ke sekolah menengah teknik bagi tahun 2022, tahun hadapan, kita masih lagi belum terima senarai pembayaran yang sahih daripada kementerian lah. Sebab sekarang ni baru dalam musim PKSK, jadi mungkin detail dia belum ada pembayaran dia, tetapi betul kita ada yuran yang sama seperti sekolah-sekolah biasa lah. Cuma dia agak mungkin yuran pendaftaran sahajalah yang mungkin banyak sebab dekat sini bagi mereka yang masuk kejuruteraan kena beli set lukisan kejuruteraan, kena beli baju sekolah menengah teknik. Jadi di situ je lah mungkin agak kos agak tinggi pada awalnya tapi lepas tu dah tak ada dah tu. Tetapi secara detailnya kita akan belaskan kemudian dalam sekali dengan surat tawaran. So bila mereka yang ditawarkan masuk ke sekolah menengah teknik, kita akan bagi sekali dengan lampiran senarai yuran yang perlu dibayar lah.
kepada pelajar yang layak tu nanti. Okey, cikgu, kalau pelajar itu sudah terima tawaran masuk ke sekolah menengah teknik Tunku Jaafar, okey, lepas mungkin 3 atau 4 bulan dia belajar dan dia rasa tak sesuai untuk diri dia, tak sesuai. Okey, boleh ke pelajar itu keluar dari sekolah teknik? Kalau boleh, adakah sebarang penalti ke yang dikenakan ke dan sebagainya? Okey, untuk menjawab soalan Puan Ong, ya betul. Sekiranya ada pelajar masuk kan, lepas tu 3 bulan, 4 bulan dia rasa dia tak boleh nak bawa subjek kejuruteraan ataupun tak sesuai lah dengan budaya dan juga perbezaan sekolah di sekolah menengah teknik kan. So ada juga pelajar kita yang masuk kan, kemudian dia rindu kawan baik dia berada di SMK Seremban 3 contohnya lah kan. Cikgu saya tak boleh tinggalkan kawan baik saya nak balik juga. Yes, boleh. Perpindahan itu boleh dilakukan, tiada sebarang penalti dikenakan. Tetapi pelajar-pelajar yang nak pindah ni akan jumpa saya dululah 3 kali Puan Ong macam biasalah. Jadi akan jumpa kaunselor 3 kali. Jadi kita akan bantu, kita akan selidik dan sebagainya. Kemudian baru kita akan proceed borang permohonan ke KPM. Sekiranya diluluskan, dia boleh kembalilah ke mana-mana sekolah. Tapi kebanyakannya kes kami di sini, bila pelajar masuk, pelajar hanya keluar berpindah kalau dia dapat MRSM ataupun SBP lah selepas itu. Dia rata-rata ada juga, lepas dah masuk teknik, dia baru dapat tawaran ke SBP. Dia baru dapat tawaran ke MRSM, jadi boleh pindah, tak ada masalah. Kita tak tahan lah. Dan waktu belajar di sekolah teknik bermula dari pukul berapa dan habis pukul berapa? Okey, untuk hari Isnin kita akan belajar bermula 7.30, kita akan habis lebih kurang dalam pukul 2.45 lah, 2.50. Bergantung. Kemudian jika hari-hari biasa 7.30 hingga ke 2.20. So daripada 7.30 pagi hingga 2.20 petang, kecuali hari Jumaat lah. 7.30 pagi sehingga pukul 12 macam tu lah, 12.20 macam tu. Jadual dia. Saya rasa sama lah, mungkin sama ya dengan sekolah Puan Ong ke lain? Lebih kurang sama lah, bergantung sama, kepada kan? Mata pelajaran elektif berapa mereka ambil. Betul, yes. Okey, peserta ada soalan lagi, kita ambil soalan terakhir sebelum kita sambung ke sesi yang seterusnya yang akan disampaikan oleh Puan Chu. Betul. Sekiranya ada soalan boleh tanya ya. Bukan senang ni, cikgu datang ni. Cikgu ni dulu orang cakap muka cikgu macam Syafiq Kal. Jadi you guys agak bertuah lah petang ya, berjumpa dengan Syafiq Kal Seremban ya. Okay. Jadi kalau berminat boleh hubungi cikgu, boleh hubungi Puan Ong, boleh hubungi Puan Chu. Jumpa kaunselor ni, dapatkan maklumat. Cikgu apa beza teknik dengan KV? Apa beza KV? Cikgu sesuai ke saya di SBP? Ataupun cikgu perlu ke saya stay saja di sekolah sini dan sebagainya. Jadi Puan Ong dah ada, Puan Chu dah ada, ini inisiatif yang baik untuk membantu you guys. Zaman cikgu dulu tak ada benda macam ni. Kami kena cari maklumat semua sendiri. Kalau tak ada internet ya, kami cari dalam buku je. Majalah, e-didik dan sebagainya. Di situlah kita cari apa itu MRSM, apa itu SBP dan sebagainya. Jadi ini adalah satu inisiatif yang baik daripada Puan Ong dan juga Puan Chu untuk membantu you guys para pelajar tingkatan 3. Apa pun pilihan yang you guys buat, pastikan itu adalah demi masa depan, impian kerjaya you guys. Cikgu doakan yang terbaik lah yang semua. Sekiranya nak berjumpa dengan Cikgu Syafiq Kal boleh masuk teknik Tunku Jaafar. Jadi kita berjumpa lah April 2022 nanti. InsyaAllah. Cikgu Amirul, boleh tanya soalan yang last? Saya Cikgu Chu. Boleh nak tanya untuk PKSK, apa persediaan yang perlu buat bagi murid-murid? Okey. Untuk soalan PKSK ni, Puan Chu ya, dia ada 2 bahagian sajalah. Satu bahagian artikulasi secara umum, satu lagi adalah subjek basic, matematik, BM, BI, sains, yang mana soalan-soalan basic tu digabungkan. Satu lebih kurang ke arah menjurus soalan-soalan inventory, soalan-soalan yang normal yang untuk kita dapat lihat sama ada mereka ni layak ke tidak ke sekolah-sekolah khas. Dan yang keduanya adalah gabungan basic untuk kita mengukur tahap kemampuan dari subjek-subjek umum, BM, BI, sains dan matematik. Jadi saya rasa persediaan tu
macam kalau tak bersedia sangat pun boleh lulus kot. Cumanya kena bersedia daripada fizikal dan mental dan sebagainya lah. Macam tu lah. So maknanya soalan dia hanya simple saja. Dia lebih kurang macam kita inventory untuk kita tahu mereka ni sesuai ke tak masuk ke teknik vocational. Ataupun mereka ni sesuai ke MRSM. Ataupun mereka ni sesuai ke SBP. Sebab daripada soalan yang sama, daripada markah itu dia kategorikan lah pelajar ni layak ke SBP, pelajar ni layak ke MRSM, pelajar ni layak ke teknik, pelajar ni layak ke KV. Jadi saya rasa persediaannya, sebab dia memang soalan konsep saja, Puan Chu. Dia tak ada soalan yang detail lah. So tempoh sesi PKSK tu berapa lama? Okey, kalau mengikut pengalaman yang lepas hanya 1 jam. 60 1 soalan. jam. Sebab dia last year baru ada kan, ni yang baru kan. Ini yang kali kedua lah. Cuma tak tahu kali kedua ni dia ada perubahan ke macam mana ke untuk ujian tu, sebab berdasarkan tahun lepas 1 jam 60 soalan. Objektif semua. Dia semua objektif lah. Okey. Terima kasih ya Cikgu Amirul. Sama. So jadi terima kasih kepada Puan Chu sebab tanyakan soalan ini. Soalan ini pun sangat penting juga bagi pelajar. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Amirul Azwar sebab walaupun ad hoc pun dia sudi mengambil masa dia untuk berkongsi dengan pelajar di sini. Jadi terima kasih sekali lagi. Jadi kita sekarang ni kita akan jemput Puan Chu untuk menyampaikan perkongsiannya. Okay, so dipersilakan. Chu, we cannot hear you. Okay, terima kasih kepada Puan Ong, Kaunselor SMK Seremban 3. Terima kasih kepada juga Cikgu Amirul, Kaunselor Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Okay, salam sejahtera kepada semua murid SMK Seremban 3, SMK Methodist ACS. Ada lagi sekolah Datuk Haji Muhammad Reza ya? Ya. Okay, selamat datang. Cikgu sangat gembira. Saya rasa dengan ini pun cikgu rasa agak baik. Okay, so sama-sama kita cikgu nak sharekan dulu paparan saya. Sekejap Dah boleh nampak ke? Boleh nampak paparan cikgu? I saw. Okay, kan. Boleh. Boleh cikgu. Boleh okey. Cikgu sambung dengan apa itu program college vocational. Tadi Cikgu Amirul dah jelaskan tentang Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Okey, dan kamu diberitahu bahawanya ada 9 buah sekolah menengah teknik di seluruh Malaysia. Sepintas lalulah cikgu paparkan yang ni. Tadi dah kursus yang ditawarkan 5 kursus. Dia ada pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Kamu boleh baca sepintas lalu. Kalau pengajian ni, kursus ni pendedahan kepada pelajar kepada asas kejuruteraan elektrik dan elektronik. Siapa yang suka elektrik dan elektronik tu sesuailah kamu ambil ni. Seterusnya kalau kejuruteraan mechanical. Kursus ni melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kejuruteraan mechanical yang merangkumi sumber alam dan tenaga penjanaan dan penggunaan haba. Dia lebih pada mesin dan sebagainya lah. Dan seterusnya kejuruteraan awam. Dia
dalam proses pembinaan bahan binaan, struktur kejuruteraan awam, geoteknik, ukur kejuruteraan, dia berkenaan dengan bangunan lah. Okey, kejuruteraan jalan, isyarat lalu lintas, okey, sumber dan bekalan air, semua ini dalam pengajian kejuruteraan awam. Okey, kalau perdagangan tu dia berkaitan dengan perniagaan lah. Okey, kamu akan belajar dalam bidang perdagangan. Okey, yang merangkumi konsep, peraturan, undang-undang yang perlu diamalkan dalam dunia perniagaan dan sebagainya. Seterusnya, sains pertanian. Okey, so ini lebih pada penanaman, peternakan, teknologi pertanian dan pengurusan ladang. Okey, sesiapa yang berminat dalam bidang ni. Alright. So seterusnya cikgu pergi ke college vocational. So kalau college vocational dia lain daripada sekolah teknik. Kalau sekolah teknik mereka belajar 2 tahun. Tapi kalau di college vocational mereka akan belajar 4 tahun. So mereka mempunyai komponen teori dan praktikal yang seimbang. Okey, untuk membantu melahirkan separa profesional. Mereka teknik, pembantu teknik dalam bidang kejuruteraan dan bukan kejuruteraan. Okay, setelah tamat pengajian, murid berpeluang ke IPTA ataupun IPTS. Maksudnya habis college vocational, kamu masih boleh sambung belajar ke peringkat yang lebih tinggi. Alright. Okay, apa itu program college vocational? So dia ada 2 tahun pengajian di peringkat sijil, 2 tahun 5 bulan di peringkat diploma. Okay, dia termasuk ada on job training. Maksudnya kamu belajar sambil kamu akan bekerja. Maksudnya training untuk mendapat pengalaman. Okay, murid yang berjaya di peringkat sijil akan dianugerahkan Sijil Vocational Malaysia. Okay, SVM. Alright. Kalau kamu di sekolah biasa, kamu akan dapat SPM kan? Okay, macam contohnya kalau di SMK Seremban 3 ataupun di ACS. Apabila kamu dah habis form 5 tu, kamu akan dapat SPM lah, Sijil Pelajaran Malaysia. So ini adalah SVM, lain vocational. Murid yang dianugerah SVM akan melepasi syarat kemasukan layak untuk sambung belajar. Okay? Dan mereka akan ke peringkat diploma. Alright, di college vocational yang sama. Maksudnya 2 tahun dah habis, kamu akan di-offer untuk sambung ke peringkat diploma di college vocational yang sama. Maksudnya 4 tahun lah. Okay, 4 tahun berada di college vocational yang sama. So apabila habis diploma, sepatutnya kamu dah boleh mula kerja. Alright. Kalau mereka yang tidak lepas syarat ke peringkat diploma, mereka akan sambung pengajian di college vocational yang sama tapi bidang kemahiran. Dan mereka akan dapat Sijil Kemahiran Malaysia. So dia akan dapat SKM. Sijil juga tapi Sijil Kemahiran Malaysia. Kamu akan dapat diploma. Maksudnya peringkat yang lebih tinggi lah. Okay, kelulusan yang lebih tinggi. Okay, murid yang lulus pengajian di peringkat diploma, okay, kamu akan diberi diploma lah. Diploma oleh Senat College Vocational. Yang ini daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay, yang ni memang diiktiraf. Alright. Okay. Kalau mungkin kamu akan tanya, cikgu, apapun college vocational, apa yang kita boleh belajar sebenarnya? Alright. Sebenarnya kalau di college KB, dia banyak pilihan dia. Okay. Tapi cikgu akan paparkan senarai KV Negeri Sembilan dululah. Okay. Okay. Kalau di Negeri Sembilan,
kita ada college vocational. Okay. Kalau pergi KB dia dah panggil college sebab kamu akan dapat diploma. Kalau result kamu bagus kan, kamu akan dapat diploma. Kalau di college KV Datuk Laila Maharaja. Okay. Ini antara khusus yang ditawarkan. Kamu nampak tak? Dia lebih pada tanaman, ternakan, okay. Pemprosesan makanan, dia ada pengurusan perniagaan, okay. Ada mekanisasi agro, ada ternakan poultry. Okay, ada reka bentuk flora. Dia lebih pada mungkin berkaitan dengan alam sekitar lah, aquaculture. Okay, so ini adalah KV Datuk Laila Maharaja. Okay, kalau di Negeri Sembilan, mana lagi? College Vocational Port Dickson. Okay, kamu kenal kan mana Port Dickson? Okay, kalau Port Dickson dia ada pelancongan. Okay, khusus pelancongan, pengurusan perniagaan, teknologi otomotif. Otomotif tu berkaitan dengan kereta dan kereta, okey. Teknologi elektrik, kimpalan, pembinaan, pemesinan, teknologi sistem komputer dan rangkaian, teknologi berkaitan dengan aircon, penyejuk dan penyamanan udara. Okey. Mana lagi sekolah teknik di Negeri Sembilan? Okey, yang ketiga ni College Vocational Ampangan. Okay, College Vocational Ampangan paling dekat dengan kita lah. Okay, kalau dari ACS nak pergi College Vocational Ampangan tak jauh. Traffic jam, I rasa 15 minit sampailah. Okay, kalau di college, untuk murid ACS, ramai kawan-kawan kamu yang habis Form 3 tu adalah mereka masuk ke KV Ampangan sebab paling dekat. Kalau khusus yang sesuai dengan kamu, dan kamu boleh pergi KV Ampangan. Dia ada pengurusan perniagaan, teknologi otomotif, teknologi elektrik, teknologi elektronik, kimpalan, pembinaan mesinan industri, teknologi penyejukan dan penyamanan udara. Okay, aircon. Okay, yang sini dia tak ada pelancongan. Kalau nak pelancongan, kamu kena pergi Port Dickson lah. Siapa yang berminat bidang pelancongan. Alright. So, yang keempat, di Negeri Sembilan, College Vocational Juase. Okay, khusus yang ditawarkan, pengurusan perniagaan. Okay, di sini dia ada perakaunan. Okay, operasi pemesinan, otomotif, kimpalan, pembinaan, teknologi sistem komputer dan rangkaian, teknologi penyejukan dan penyamanan udara, aircon jugalah. Alright. Dan yang kelima dan yang keenam. Okay, dia ada KV Kuala Kelawang. KV Kuala Kelawang dia ada khusus kesetiausahaan pentadbiran. Okay, ini lebih pada kerja-kerja pejabat lah. Okay, teknologi elektronik, elektrik, pengurusan perniagaan, dan satu lagi KV Datuk Udang Haji Muhammad Sharif. Okey, kosmetologi, seni culinary dan seni reka fashion. Ini lebih pada fashion. Okey, culinary tu adalah berkaitan dengan belajar nak buat kek, pastry, roti dan sebagainya. Okey, so tadi Puan Ong ada kata ada penerangan dari KV Datuk Udang Haji Muhammad Sharif tentang kosmetologi. So kalau sesiapa yang berminat tu sila ikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan lah. Alright. Okay. So seterusnya, okay, ini memang bidang-bidang yang ditawarkan di KV. Okay. Kalau kadang-kala kalau kan kamu boleh mohon pergi ke KV luar daripada Negeri Sembilan. Okay. Banyak khusus. Dia terbahagi kepada bidang teknologi kejuruteraan elektrik dan elektronik. Dia ada bidang
mechanical dan pembuatan. Okay, dalam mechanical pembuatan tu inilah khusus-khusus yang kamu belajar. Alright. Dia ada bidang teknologi kejuruteraan awam. Okay, nampak tak? Construction technology. Kayu. Okay. Perkhidmatan dan penyelenggaraan bangunan. Alright. Dan dia ada bidang hospitality dan pelancongan. Kalau hospitality dan pelancongan, dia ada seni culinary, bakery dan pastry, pelancongan. Okay, lepas tu dia ada bidang pengajian dan perkhidmatan masyarakat. Apa yang mereka belajar? Fashion dan membuat pakaian. Siapa yang berminat ni? Cosmetology, pengajian awal kan. So dia ada bidang perniagaan. Okey, perniagaan tu dia ada pengurusan perniagaan, setiausaha pentadbiran, banking, insurance, marketing. Okey, pengurusan peruncitan, retail management dan perakaunan. Alright. Dan dia ada teknologi maklumat dan komunikasi. This one about IT. Okay. Lebih pada IT, komputer dan sebagainya lah. Alright. So permohonan kemasukan ke college vocational. Okay. Akan 10 Oktober hingga 15 November. Okay. Kamu boleh mohon melalui pautan ni. Okay. I rasa sekolah dah share kan. Okay. Sharekan website ni untuk kamu mohon. Ya tak? Murid SCS ada tak kamu terima guru tingkatan kamu yang sharekan? Ada tak? Tak ada orang jawab. Ada seorang pelajar Roselyn. Dia kata Roselyn, ada. my student. Ya. Yes. Okay. Bagi SMK S3, I rasa saya sudah share dalam WhatsApp group ya. Jadi pelajar-pelajar SMK Seremban 3, sila semak anda punya WhatsApp group kelas. Dalam tu memang saya sudah paparkan link itu. Okey, nanti lepas program ini juga saya akan buat ingatan kali kedua link yang patut anda mohon. Okey. So Puan Chu, sorry. Okay, so sharing cikgu setakat ni ada apa yang kamu nak tanya? Boleh tanya soalan? Boleh tanya soalan. Berkenaan dengan college vocational, sebelum kita sambung kepada permohonan online PKSK, okay, kita fokus dengan kita fokus dengan college vocational dulu. Ada sesiapa di sini yang nak tanya soalan? Ada tak? Kita ambil satu soalan. Mungkin dalam chat box ke dan sebagainya tentang college vocational. College vocational mempunyai banyak-banyak pelbagai kursus yang ditawarkan. Okey, berbanding dengan sekolah teknik. Okey. So sekolah teknik lebih menjurus kepada kejuruteraan. Sekolah college vocational banyak sangat kemahiran anda boleh belajar. Ada ke? Kalau tak ada, Madam Ong. Yes. Puan Nuria. Saya Puan Nuria. Okay. Hi Hi Madam Chu. Okay, saya cuma nak tambah sedikit lah daripada penerangan Cikgu Chu tadi berkaitan dengan sekolah, berkaitan dengan college vocational. Okay. Untuk maklumat semua murid, okay, college vocational ni seperti yang kita maklumlah, dia pengajian dia selama 4 tahun, itu termasuk sekali untuk diploma. Okay, jadi ada sesetengah college vocational hanya menawarkan peringkat sijil sahaja di satu-satu college vocational. Dan apabila pelajar tersebut ditawarkan ke peringkat diploma, mungkin kemungkinan pelajar tersebut akan ke college vocational yang lain yang ada khusus untuk diploma. Jadi murid-murid yang mana contohnya yang berminat nak masuk college vocational, nak ambil bidang electrical, carilah college vocational yang memang dekat situ kita boleh terus sambung diploma kalau kita ada rezeki.
Okey. Sebab tak semua yang akan ditawarkan ke diploma kerana bergantung kepada markah. Dia ada sistem markah dia. Jadi sekiranya kamu tidak ditawarkan ke diploma, kamu akan ditawarkan meneruskan ke sijil kemahiran Malaysia. Itu yang saya difahamkan lah. Okey, jadi anak-anak murid yang berminat untuk menyambung ke vocational, carilah survey sekarang ni, boleh survey college vocational mana yang di situ kita sambung peringkat sijil dan juga kita boleh sambung peringkat diploma di college vocational yang sama. Contoh yang saya ambil adalah college vocational Kuala Kelawang untuk kursus elektrik. Okey. Kalau college vocational Kuala Kelawang kursus elektrik peringkat sijil ditawarkan di college vocational Kuala Kelawang, dan di college vocational Kuala Kelawang juga kamu boleh meneruskan pengajian untuk diploma. Sekiranya kamu ditawarkan lah, bergantung kepada kamu punya keputusan. Dia ada penilaian dia dekat situ. Okey, tu sahajalah Cikgu Chu, Cikgu Ong. Cikgu Noria, saya pun tak sebut tadi, tak address you tadi. Tak apa. It's okay. Okay, kepada cikgu-cikgu di sini, pelajar nama Fatin Nur Izzati, dia tanya satu soalan lah. Kalau cikgu-cikgu di sini ada jawapan. Dia kata kalau masuk ke KV, boleh bawa phone ke? Boleh. Boleh bawa telefon, boleh bawa laptop, tetapi kena jagalah. Waktu penggunaan handphone tu pun kena ada waktu dia lah, bukan masa dalam kelas. Bukan. Tapi memang boleh bawa laptop dan juga boleh bawa handphone di college vocational. Mana-mana sahaja college vocational memang boleh. Saya tambah cikgu Cikgu Amirul masih ada di sini. Saya ingatkan Cikgu Amirul sudah. Okay. Saya tambah sebab sebelum ni saya pun daripada KV College Vocational baru saja pindah ke teknik. Untuk telefon, dia bergantung kepada pengurusan sekolah KV masing-masing. Ada KV yang benarkan diploma saja boleh bawa, SBM tak boleh. So ada KV yang boleh SBM ke DVM. Jadi kena tengoklah peraturan ikut KV masing-masing lah. Tapi setakat ni phone dan laptop dibenarkan. Okay, pelajar-pelajar. Saya nak tanya soalan Cikgu Amirul. Sebab saya rasa saya dan Puan Ong biasa di sekolah harian biasa kan. Saya nak tanya Cikgu Amirul, adakah maksudnya beza antara sekolah teknik dengan sekolah college vocational? Apa bezanya? Okey, bezanya sekolah menengah teknik ni kita ada SPM dan kita menyediakan pelajar-pelajar bidang kejuruteraan. Bermaksud 100% daripada sekolah engineering, kejuruteraan. So 100% pelajar kita menyambung pengajian. Berbeza dengan college vocational, pelajarnya ada 70% boleh bekerja, boleh jadi usahawan dan boleh menyambung pengajian. So bermaksud lepas saja KV dia boleh keluar bekerja lah menggunakan diploma yang dia ada tu, guna tangga gaji. Kalau dapat SKM tahap 3, tangga gaji dia pun lagi tinggi. Jadi dia dah boleh keluar bekerja dalam bidang kemahiran lah yang dia ambil. So dia boleh buka bisnes sendiri, boleh buka bengkel sendiri. Jadi yang paling ketara adalah itulah. So hala 7 pelajar teknik dengan hala 7 pelajar KV. So dia berbeza lah. So maksudnya kalau berminat dengan engineering ke teknik, kalau berminat sebagai technician maupun juruteknik ke KV. So bagi saya itulah perbezaan dia cikgu. Cikgu Amirul, boleh tak cikgu terangkan berkenaan dengan SPM setara? Yang mana pelajar-pelajar ni di peringkat kalau dia mohon ke sekolah vocational kan mereka perlu ambil SPM setara kan. Mungkin kat situ mereka macam keliru, saya tak ada SPM ke cikgu? Dia ada question mark kat situ. Boleh cikgu terangkan tak? Okey, boleh. Okey, jadi sebenarnya college vocational ni pelajar-pelajar pun dan cikgu-cikgu pun dah maklum yang kita memang 4 tahun. 2 tahun tu kita panggil sebagai sijil, 2 tahun adalah diploma. Yang cabaran sekarang bagi pelajar-pelajar ke college vocational adalah pada tahun kedua. Sebab pada tahun kedua itulah waktu tingkatan 5
kita akan ambil SPM setara, sama sahaja macam SPM di luar. Cuma subjeknya ada 2 sahaja, Bahasa Melayu dan Sejarah. So SPM setara ni ada 2. Yang mana 2 subjek ni you guys boleh guna, pelajar-pelajar boleh guna untuk minta kerja kerajaan, untuk sambung belajar, mana tak ada masalah. Dia tetap boleh. Cuma tak adalah subjek SPM 10A ke 8A tu tak adalah. So kita ada 2 SPM setara sajalah. Dalam result tu ada SPM dan Sejarah, dan kita akan ada 4 subjek bengkel. Setiap satu semester daripada tahun pertama hingga tahun kedua tu dikira sebagai satu subjek vocational setara SPM. So bermaksud naik ke diploma, you guys ada 2 SPM setara, Bahasa Melayu dengan Sejarah, dan juga 4 subjek bengkel yang disetarakan dengan SPM. So bermaksud ada 6 lah. So kita panggil lebih kurang dapat 6A macam tu lah. So paling tinggi di KV kita ada 6. Cumanya syarat untuk ke diploma, bila nak naik diploma 1 nanti, BM dan Sejarah SPM setara tu wajib lulus. Kemudian dia ada pointer. Pointer kena lebih daripada 2.0 baru dapat naik ke diploma. Kalau tidak, perjuangan you guys di college vocational sampai SVM 2 sahaja. So dia begitulah perjalanan dia. Tetapi tak ada apa pun, mana boleh, sebab yang menariknya di college vocational dia mengikut sistem semester. Jadi dia sama juga macam di universiti, belajar 3 bulan exam. Lepas tu sem depan belajar lain 3 bulan exam. Dah lupakan dah subjek-subjek yang sebelum ni. Jadi dia lebih mudah lah, dan kita guna sistem pointer lah di college vocational. Menjawab ke Cikgu Nuria? Kalau tak menjawab boleh beritahu ya. Saya pun tak. Menjawab. Terima kasih Cikgu. Cikgu Amirul. Ya, saya Puan Chu. Bagi KV, College Vocational, kalau dah habis diploma, dia nak sambung belajar kat mana? Okey, sekarang ni rata-rata semua college vocational dah ada MQA. Jadi biasanya kalau college vocational ni dia lebih dekat dengan universiti-universiti MTON lah. Universiti-universiti kejuruteraan, UTHM, UTM, UMP. So universiti-universiti ni memang banyak menerima pelajar-pelajar college vocational. Di mana-mana yang ada menawarkan ijazah kejuruteraan, penyejukan dan penyamanan udara, ijazah kimpalan, semuanya itu menerima sudah pelajar KV. Sebab sekarang semua diploma KV sudah ada MQA. So untuk menyambung pengajian ke peringkat yang tertinggi, peringkat yang lebih tinggi, degree ijazah pertama dibolehkan dan digalakkan. So jangan risaulah, masih boleh belajar menyambung pengajian. Cuma itu bezanya di teknik lah. Kalau di teknik dia sama dengan sekolah biasalah, lepas SPM masuk asasi matrik dahulu ataupun diploma baru ke degree. Cuma yang bezanya college vocational ni 4 tahun diploma, 2 sijil, 2 tahun diploma, boleh terus ke degree. So itulah time frame dia lebih kurang masa lebih kurang samalah masuk juga ke degree tu kalau menyambung pengajian. Ada soalan yang tanya AQA, bukan AQA ya, MQA. MQA ni adalah sijil yang disahkan. Diploma yang ada MQA ni boleh sambung pelajaran di peringkat ijazah di mana-mana universiti di Malaysia lah yang mengiktiraf MQA. Jadi maksud dia sijil you guys tu yang ini zaman sejarah 7 tahun lepas, 5 tahun lepas lah yang mengatakan sijil diploma KV tu tak laku. Jadi sekarang dah laku, MQA dah iktiraf, jadi boleh sambung belajar, boleh keluar bekerja, boleh dapat tangga gaji yang baik lah. Terutama sekarang dalam suasana yang macam ni, kerja-kerja kemahiran ni peluang pekerjaan dia lebih banyak lah. Disebabkan pekerja-pekerja asing semua tak boleh masuk dan sebagainya. Jadi pekerja-pekerja mahir dan separa mahir ni amat-amat diperlukan di Malaysia sekarang. Jadi sebab tu kena jumpa dengan kaunselor, kena tengok apa matlamat you guys. You guys nak bekerja ke, nak sambung belajar ke, apa ke. Sebab tu kena jumpa kaunselor-kaunselor di sekolah-sekolah anda lah. Dapatkan maklumat, kenal diri sendiri baru buat keputusan. Cikgu Amirul, jadi untuk yuran ke KV lebih kurang range berapa ke berapa ke, ataupun macam ada bayaran-bayaran tertentu tak, ataupun dia sama macam sekolah menengah kan, sekolah menengah setakat yuran PIBG secara percuma dan sebagainya. Okey, macam mana dengan KV? College vocational dia berbeza setiap pengurusan, dia tak standard. Disebabkan college vocational ni dia macam universiti.
Setiap sekolah dia ada pengurusan dia tersendirilah, and then pembayarannya tu terserah pada pengurusan KV masing-masing. Yang ini adalah lebih baik sekiranya KV tu yang jawab sendirilah Puan Ong ya, sebab saya pun tak pasti KV tu dia charge apa. Tapi kalau ada yang kursus-kursus kimpalan dan sebagainya, kadang-kadang dia suruh beli boots, kasut boots tu, sebab kimpalan tu dia bermain dengan api kan. Kalau pakai kasut biasa terbakar terus hari pertama. Jadi dia kena beli boot khas. Jadi di situ selalunya program-program kimpalan agak mahal sikit lah sebab dia kena beli boot tu. Tapi boot tu boleh pakai sampai 4 tahun dan sebagainya. Jadi tak ada masalah lah. Cuma yang lain tu, yang basic-basic tu saya tidak pasti sebab memang setiap KV dia berbeza. Cuma dia tak ada penyelarasan lah dari segi jadual. Dia bergantung kepada kursus yang ditawarkan dan juga peralatan yang disediakan oleh koperasi. Cikgu kalau masuk KV kena duduk asrama ke? Hasliza Hashim ya, depends pada KV mana yang you guys apply. Jadi sebab tu kena jumpa dengan kaunselor-kaunselor you guys. Kena dapatkan maklumat. Ada KV dia tak ada asrama. Jadi 100% semua kena duduk luar. Ada KV, asrama dia besar, asrama dia banyak. Jadi 100% semua kena duduk asrama. Dan ada KV dia buat 50-50. Separuh asrama, separuh harian. Bergantung kepada kapasiti asrama. Jadi kena buat research dahulu. Sebab tu sebelum buat pemilihan, kena jumpa Puan Ong, kena jumpa Cikgu Chu, kena jumpa Cikgu Noria. Dapatkan maklumat. KV ni macam mana. Jadi barulah you guys boleh buat pemilihan. Kalau tak nanti ada isu-isu berbangkit. Dah masuk, mulalah nak keluar dan sebagainya kan. Yang itu kita nak elak. Jadi ada masa ni dapatkan maklumat dahulu. Dah betul-betul yakin baru isi PKSK sebelum 15 November. Jadi masa dia masih lagi ada untuk dapatkan maklumat. Sebab tu kena join program-program yang Cikgu Ong, Cikgu Chu, Cikgu Noriah buat ni. Semuanya untuk you guys. Jadi bagi tahu kawan-kawan, rugi tak masuk. Jadi besok taklimat KV suruh masuk ramai-ramai. Kalau tak dengar nanti, you guys asyik PM balik belakang Cikgu Ong kan. Tanya lagi. Padahal Cikgu Ong dah bantu dah. Okay, jadi boleh tolong bagi tahu dekat kawan-kawan, besok kena masuk ramai-ramai. Jadi Puan Ong, Cikgu Chu saya selit sikit ya pasal PKSK tadi tu. Sebab kita ada perubahan. Okey, yang PKSK tu sekarang kita dah ada, saya cuba share kalau boleh. Cikgu Chu, saya share screen boleh ke? Boleh. Saya stop presenting ya. Okey, boleh. Terima kasih. Okey, jadi format PKSK yang terbaru bagi tahun 2022, saya baru research tadi lah sebab saya takut saya salah kan. Jadi memang betul lah saya salah. So kita ada 3 komponen. Bahagian A 20% kecerdasan insaniah, bahagian B 70% kecerdasan intelek dan bahagian C artikulasi penulisan 10%. Kena buat esei ya. Jadi format dia bahagian A dan bahagian B ni dijalankan secara dalam talian. Objektif tapi tahun ni tak pergi ke sekolah lah. Kena buat dalam talian. Kena ada internet. So nanti yang ini kaunselor-kaunselor you guys akan bantulah, akan ingatkan tarikh, akan bagi link dan sebagainya. Tetapi bahagian C kita ada artikulasi penulisan, yang ini secara bersemuka dan subjektif. Tajuk telah ditetapkan 10%. Jadi dia akan ada 2 fasa lah. Fasa 1 mungkin buat bersemuka dahulu, esei. Fasa 2 nanti akan jawab soalan secara online. Jadi itu yang terkini lah, format yang terkini PKSK bagi tahun 2022. So mana kita akan bermula tahun ni dan tahun depan. So dia ada perubahan lah. Dia tak buat bersemuka dah macam tahun lepas. So ada yang online, ada yang bersemuka. Saya rasa itu sahaja. Panduan permohonan mungkin Cikgu Chu dan Cikgu Ong dah ada kan? Dah ada. Nanti Cikgu Chu dia akan buat perkongsian tu. Macam mana nak isikan borang secara online. Ya, saya akan kongsikan. Terima kasih Cikgu Amirul. Okey, terima kasih. Nasib baik Cikgu Amirul ada. Banyak soalan boleh tanya. Sebab nasib baik Cikgu Amirul ada. Sebab PKSK itu baru start. So I pun memang, kalau tak silap Cikgu Noria pun dari KV kan Cikgu Noria? Ya tak? Lama dulu Cikgu Chu. Lama kan? 2002 sampai 2007 saja kan? First posting. Yes. Masa tu bukan KV, Teknik Kuala Kelawang. Yes. Baru ditukar jadi KV. Okay.
Tapi Sekarang saya you kat mengambil, mana, Noria? saya dekat Reza. Oh, okey. Tapi saya memang sentiasa cari maklum info lah daripada KV Kuala Kelawang kan. Memang dah ada promote kat situ pengalaman dululah. baik. Okay. Okey. Thank you. Jadi kita sambung dengan Puan Chu ya. Okey, Yang saya dalam sambung. permohonan secara online yang PKSK tu. Alright. Okay. So saya akan sharekan paparan saya. Okey, nampak tak skrin saya? Tak ada. Tak ada. Wait. Bagi pelajar ya, nanti link kehadiran akan diberikan pada akhir program ya. Link kehadiran akan diberikan pada akhir program. Sabar dulu ya, kita ada part yang terakhir. Okey, yang ini paling penting sebab yang ni kamu kena tengok macam mana kamu nak isikan borang online. Pelajar-pelajar SMK Seremban 3 berikan tumpuan ya sebab ramai yang tanya saya, cikgu macam mana nak isi ni, macam mana nak isi tu. Okey? Sama dengan pelajar-pelajar lain dari sekolah Methodist, SCS dengan Datuk Muhammad Reza. Okey, nampak tak? Boleh nampak paparan saya? Boleh nampak. Okey. Puan Ong, betul kan ni yang saya kena sharekan kan? Yes. Ya, Ini saya yang dikongsikan oleh Puan Norma lah. Okey, sebab I takut nanti, okey. Ini adalah dikongsikan oleh siapa kaunselor. Saya tak ingat tapi memang data ini boleh dikongsikan punya. Okey. So, ini adalah manual pengisian pentaksiran kemasukan sekolah khusus. Okey, maksudnya murid-murid boleh guna link yang cikgu share untuk membuat permohonan. So, di sini cikgu nak tunjukkanlah, okey, link ni. Nampak tak link ni? spskt4.moe.gov.my. So kalau I rasa cikgu memang dah share link ini supaya kamu boleh mohon mulai 10 hari bulan Oktober sampai 15 November. So lebih daripada 1 bulan lah untuk kamu mohon. So kamu apabila kamu dah klik, kamu dah mohon, kamu boleh nampak paparan ni. Okay. Dan kamu boleh klik pada permohonan. Alright. So dah klik pada permohonan. Okay. And then kamu boleh nampak paparan ni. So kamu key in, nampak tak? Key in apa? Nombor IC kamu, kad pengenalan dan nombor kad pengenalan penjaga utama. Okay. Murid-murid ambil perhatian. Nombor kad pengenalan penjaga utama yang ni dia kena ikut apa yang cikgu kamu, apa yang guru tingkatan isi dalam APDM. Okay. Isi nombor kad, contohnya mungkin kamu ingat ayah adalah penjaga utama. So kamu key in nombor IC ayah tapi mungkin tak boleh. So you cubalah nombor IC ibu. Okay, ada yang nombor penjaga utama ibu. Okay, so kamu cuba dua-dua IC. Jangan kamu takut nanti I dah key in bapa punya tak boleh. So you tak try yang ibu punya. Sebab ini berkaitan dengan APDM. Okay. So lepas tu kamu dah key in dan kamu boleh log in. Okay, log in kamu dah boleh nampak paparannya dan sila baca segala arahan yang dipaparkan sebelum kamu
isi apa-apa maklumat lah. Alright. So ini adalah paparan. Apabila kamu isi semua ni, jangan seperti mana yang Cikgu Amirul kata, guru kaunseling kamu ada di sekolah. Okay, jumpa dengan guru kaunseling. Padahal setiap tahun saya memang tolong murid saya lah untuk mohon. Kita sama-sama kita isi. Okay, cikgu akan tolong, jangan risau. Apa-apa soalan boleh tanya. Okay. So lepas ni dia ada 4 bahagian. Okay, kamu klik yang pertama ni maklumat diri dulu. Okay, maklumat diri kamu dah masuk, kamu isi semua maklumat berkaitan dengan kamu lah yang perlu kamu isi dalam tu. Lepas tu kamu kena ada prestasi PPD, PAJSK dan psikometrik. Kalau psikometrik tu bahagian guru kaunseling lah. Okay, untuk okay, so untuk murid ACS yang ada sini, apabila kamu dah balik sekolah, cikgu akan jalankan ujian psikometrik lah. Alright, yang PPD ni untuk perhatian semua murid di sini. PPD tu penting, okay, sebab cikgu akan bagi markah. Sebab sekarang online dan sebagainya. Sebelum sekolah buka, tolong siapkan kerja kamu. Segala tugasan yang cikgu berikan, sebab itu semua akan dimasukkan dalam markah PPD. So kalau markah PPD tu dia akan membantu kamu lah dalam permohonan kan. Alright, so kamu kena siapkan semua ini. Right, so lepas dah habis ni, kamu akan pergi ke C, pemilihan sekolah khusus dan pusat. Maksudnya kamu nak pilih sekolah mana, okay, KB mana. Lepas tu, okay, kamu akan pilih sebab PKSK tu dia macam satu ujian lah. Okay, kamu pilih nak pergi pusat mana. Tadi Cikgu Amirul baru dah share, dia ada dua, ada satu yang kena pergi pusat, satu yang kena buat online kat rumah ke ataupun kat tempat masing-masing. So you pilih pusat mana yang kamu nak pergi, yang dekat. Puan Chu, Puan Chu, saya interrupt sedikit ya. Berkenaan dengan prestasi pemohonnya, prestasi permohon bagi pelajar-pelajar SMK Seremban 3, PBD itu anda diminta rujuk kepada guru tingkatan ataupun guru mata pelajaran untuk dapatkan markah PBD. Okey. PAJSK itu PAJSK juga rujuk kepada guru tingkatan. Psikometrik saya akan berikan pada 1 November. Saya akan berikan pada 1 November. Dan bagi mereka yang masih belum siap secara online, anda boleh PM saya. Itu sahaja Puan Chu. Okay, so PPD tu memanglah kena minta daripada guru mata pelajaran. Okay, so psikometrik tu rujuk pada guru kaunseling lah. Alright. So seterusnya pengakuan pemohon, okay, kamu klik masuk, lepas tu dia ada soalan-soalan tertentu lah untuk kamu. Okay. Okay, nampak tak? Ini paparan untuk maklumat diri kamu. Dia akan tanya, nama tu akan memang dah ada dalam sistem sebab memang dia link dengan APDM sekolah kan. Dia tanyalah ada penyakit ke, alright. Lepas tu dia tanya ada nama bapa, IC semua, maklumat, okay, kena isi bilangan tanggungan yang masih belajar. Okay, maksudnya yang masih belajar lah berapa orang, okay. Kalau ada siapa family, adik-beradik yang OKU, tolong isikan. Okay, kena isikan email kamu. Okay, lepas tu kamu klik kemas kini. Okay. Alright. Jadi seterusnya, paparan seterusnya, okay. Kamu akan, okay, yang ni. Tadi yang bahagian kedua tu, nampak tak?
pentaksiran bilik darjah, PPD. Yang band-band ni lah, kamu kena tanya cikgu. Penguasaan BM band berapa, BI band berapa, Mathematics, Science, okay, siapa yang ambil ASK, reka bentuk teknologi, okay, subjek-subjek inilah cikgu akan bagi tahu kamu band berapa, lepas tu kamu klik lah band berapa yang kamu dapat. Alright. So maklumat PAJSK dan psychometric ini PPSI akan dipadankan dengan data KPM untuk proses pemilihan. Oh, maksudnya student tak payah key in ke Cikgu Amiro? Dia akan link dengan Cikgu Amiro Koko dia tak ada he already left so yeah. Okay. I think saya rasa ini dia akan link Puan Ong, betul tak? Kalau dia tulis macam tu. Sebab Koko ada dalam sistem. So yang bahagian ni cikgu dah key in, kamu tak payah key in lah. Memang dah ada dalam sistem. Hanya bahagian ini kamu murid-murid kena minta dari cikgu-cikgu. Alright. Okay. So seterusnya, okay. Kamu klik OK. Maklumat telah disimpan dan dikemas kini. Alright. Lepas tu, okay, sekarang kamu kena pergi pilih sekolah khusus. Nah, nak pergi college vocational ke, nak pergi maktab tentera ke, sama penuh ke, ini yang tadi Puan Ong jelaskan. Okay, lepas form 3, kamu nak pergi KV pun boleh, kamu nak stay dekat sekolah sekarang pun boleh, nak pergi maktab tentera pun boleh, nak pergi sekolah asrama penuh pun boleh. Okay, sekolah teknik, dalam tu ada pilihan. Okay, lepas kamu dah pilih, kamu pilih program. Okay, program apa? Tengok banyak programnya yang tadi cikgu jelaskan tu. Okay, program apa? Kamu pilih negeri mana yang kamu nak pergi. Dan dia ada 6 tadi college vocational yang cikgu, dia terpulang lah kalau untuk sekolah asrama penuh, negeri mana yang kamu nak pergi. Alright, kalau negeri 9, satu ajalah, sekolah teknik Tuanku Jaafar. Okay, pilih nama, nampak tak? College mana, nama dia akan keluar. Okay, apabila kamu dah pilih, contohnya murid ACS, dia pilih nak pergi KV Ampangan. Alright, so dari rumah kamu ke jauh, kamu kena pilih. Ini kurang 3 km, lebih 3 km dan kurang daripada 20 km ataupun jauh lagi lebih daripada 20 km. Alright. So ni isikan pilihan sekolah. Ada 3 pilihan. Tadi Cikgu Amirul kata memang kamu boleh pilih. Kalau siapa nak pergi sekolah teknik Tuanku Jaafar, hanya nak pergi teknik Tuanku Jaafar, kamu 3 pun letaklah teknik Tuanku Jaafar. Kalau hanya nak pergi KV Ampangan, KV lain bilang pada kamu lah. Okay, kamu ikut apa yang kamu nak pilih. Okay, yang ni pusat menduduki PKSK. Okay, PKSK tu dia macam satu exam lah. Alright, dia nak so soalan tu macam-macam, apa yang Cikgu Amirul kata tu lah. Memang soalan macam-macam. So you just go and seek for the pergi ambil PKSK dan ada bahagian online di mana kamu boleh buat di tempat masing-masing lah. Kamu boleh pilih negeri mana. Kalau senang memang ikut negeri sendirilah. PPD Seremban lah, Seremban yang paling dekat lah. Right? Lepas tu dia akan senaraikan nama pusat. You tengok mana yang paling dekat dengan kamu. Okay, yang ni tak payah pergi jauh-jauh. Ini hanya untuk buat penilaian saja PKSK. Alright, ini tak payah jauh-jauh. Kalau pilih ni you nak pergi jauh tak apa. Okay, ada orang yang suka tinggal dekat asrama, tak apa. You can go. Tapi this one, yang ni pergi yang paling dekat, senang untuk kamu. Okay.
Lepas tu kamu klik hantar. Alright. Lepas tu maklumat telah disimpan, klik OK. So akuan pemohon, kamu kena tanda 3-3 ni. Baca. Mengaku bahawa semua maklumat dan keterangan yang dinyatakan adalah benar dan tepat. Sekiranya terdapat maklumat dan keterangan yang tidak benar, permohonan ni akan terbatas sendiri. Maksudnya you jangan bagi maklumat yang tak tepat lah. Alright. So setuju. Okay, setuju bahawa KPM, maktab berhak menawarkan pakej mata pelajaran khusus. Okay. So maksudnya 3-3 ni kamu kena klik lah. Tak ada rekod kesalahan disiplin berat. Tak ada. Okay. So dah akhirnya kamu mesti ni klik untuk hantar permohonan. Kalau ni tak klik, mereka tidak dapat terima permohonan dah. Alright. Dan maklumat okay, sentiasa klik OK. Maklumat telah disimpan dan dikemas kini. Okay. So borang akan dipaparkan. Okay. Dan kamu boleh printkan. Okay. Dia memang akan keluarkan ni cetak. So cetak saja. Simpan cetakan kamu sebab mungkin pergi PKSK tu kamu perlulah. Okay. So dia akan nampak kalau dah ada tik hijau ni maksudnya kamu dah complete semua. Akhirnya cetak borang. Okay. So itulah paparan yang kamu akan apabila buka link tu mohon inilah perkara yang kamu kena ambil perhatian. Alright. So ada apa-apa soalan nak tanya? Kepada semua peserta di sini kan, kalau anda ada soalan yang nak tanya, anda boleh kemukakan sekarang sebab yang ni adalah berkenaan dengan permohonan secara online. Okay. Sementara kita tunggu soalan-soalan daripada peserta, bagi anda yang masih ada di sini, sila isikan maklum balas anda di Google link form ini. Dan lepas itu saya akan bagikan Google form untuk anda isikan kehadiran anda. Ada soalan ke? Ada sebarang soalan ke? Tolong isikan maklum balas anda di link yang disediakan dalam chat box ya. Link dalam chat box. Okey. Nur Hidayah, dia tanya, cikgu, kalau dah cuba isi 2 kali, isi kedua-dua IC ibu bapa, tapi still tak boleh log in, macam mana? Maksudnya dah try dengan Cikgu Nuria kalau dah try bapa punya. Ya, dua-dua. Okey, saya respon ke tak? Cikgu Nuria. Okey, kalau ikutkan macam tahun lepas, ada isu juga ni untuk anak murid saya. Jadi kena rujuk dengan guru kelas ataupun guru data lah. Sebenarnya siapa yang kamu key in kan sebagai penjaga kamu sebenarnya? Mungkin bukan parents kamu. Kena rujuk pada guru kelas sebab guru kelas yang boleh melihat pada APDM kamu. In case kalau ada isu tu, minta guru kelas maklumkan dengan guru data lah. So make sure kena kemaskini balik kamu punya APDM tu sebenarnya. Contoh ada parents yang menggunakan kad pengenalan tentera, pun macam tu juga. Ada isu yang tak boleh masuk sebab penjaga dia dalam APDM menggunakan kad pengenalan tentera kan. Jadi minta ke guru kelas rujuk kepada guru data untuk bantu kemaskini semula data tersebut sebab ini diambil daripada APDM sebenarnya. Jadi APDM tu mesti link, mesti samalah. Okey, cikgu. Betul. Ada soalan lagi daripada so untuk masalah macam so untuk masalah kalau IC ibu bapa memang tak boleh.
jumpa sajalah guru kaunseling kamu. So guru kaunseling dia akan bincanglah dengan guru tingkatan, lepas tu akan data dekat APDM tu boleh tukar. Okay, jangan risau. Yang pentingnya apa-apa jumpa dengan guru kaunseling. Nanti guru kaunseling boleh jelaskan. Tak ada masalah. Okey, ada soalan lagi daripada peserta? Ada soalan lagi daripada peserta? Okey, kalau tak ada, okey, dah siap isikan borang maklum balas. Saya bagi masa sikit lagi. Kalau dah siap, tolong raise hand. Okey, kalau dah siap, tolong raise hand. Okey, yang dah siap, raise hand ya. Okey, bagus. Terima kasih sebab berikan maklum balas. Okey, bagus. Okey. Okey. Ramai yang dah isikan maklum balas. Okey. Saya bagi link kehadiran sekarang ya. Anda isikan sekarang untuk membuktikan anda hadir ke sesi ini. Dan data ini akan dikongsikan kepada sekolah-sekolah yang hadir. Okey, Reza, Muhammad Reza, SMK S3 dengan SMK SES. Okey, link kehadiran anda isikan sekarang. Link kehadiran anda isikan sekarang. Okey. Kalau jadi ada apa-apa tambahan, pesanan tambahan daripada Puan Chu dengan Puan Noria ke? Ada pesanan apa-apa daripada Puan Chu atau Puan Noria ke? Bagi saya untuk murid-murid mungkin kali pertama kamu dengar tentang sekolah teknik, vocational, okay, mungkin first time kamu dengar, oh form 3 saya boleh pergi MRSM ya, I boleh pergi maktab tentera ya, okay, memang you boleh pergi. So apa-apa rujuk pada guru kaunseling anda. Memang guru kaunseling memang sentiasa membantulah. Alright. So seterusnya cikgu harap untuk sesi yang seterusnya kamu boleh join. Macam esok, okay, kita ada memang counselor dari college vocational dan kamu akan dapat info yang lebih detail lagi daripada apa tadi. So yang ni adalah pengenalan saja. So nak tahu yang lebih detail macam esok, okay, KV, I dah sure mereka akan sharekan. Kalau KV, Puan Ong, besok KV apa? Besok KV apa yang kita Okey, minta maaf tadi berkenaan dengan borang kehadiran kan, tadi ada pelajar yang sebut tak boleh isi, saya dah tukar settingnya, jadi tolong isikan borang kehadiran, memang dah boleh dah. Okey, isikan kehadiran anda dulu. Jadi tadi Puan Noria ada pesanan apa-apa ke Puan Chu? Kalau tak dengar, hang sikit. Puan Ong, besok KV mana yang kita jemput KV mana ya? Sekejap Okey, kalau tak ada apa-apa daripada Puan Noria dengan Puan Chu, pelajar-pelajar yang sudah siap isi borang kehadiran, terima kasih kepada anda, kehadiran anda dan anda mengikuti program ini selama 1 jam 50 minit dah. So terima kasih atas kesabaran anda. Okey, isikan link kehadiran dan apabila anda dah siap isi kehadiran ini, anda boleh leave meeting dah. Okey, kalau Puan Noria yang masih ada dengan
Puan Chu yang masih ada, boleh stay sekejap tak kita bincangkan tentang program untuk hari-hari berikutnya. Okey, boleh. Boleh. Okey, terima kasih pada murid-murid yang sudi hadir ya, terutamanya murid ACS saya. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih juga kepada pelajar-pelajar Datuk Muhammad Reza dan juga pelajar-pelajar SMK Seremban 3 ya. Saya harapkan informasi yang kita berkongsi dengan anda semua di sini membantu, okey, dan sebarang kemusykilan PM cikgu anda dengan secepat mungkin. Jangan tunggu sampai 15 November. Okey. Sebab ada isu-isu teknikal dan sebagainya, anda kena buat awal. Anda kena selesaikan awal. Okey. Okey, Cikgu Noria ada kan? Cikgu Noria. I think. Cikgu Noria. Ya, Madam Ong. Ya. Cikgu, saya nak tanya sikit untuk esok adalah KV. Sekejap, I check dulu saya punya cikgu, terima kasih ya sebab you pun stay sampai habis. Okey, cikgu, esok adalah KV Kuala Kelawang. Okey. Bacaan doa cikgu boleh tolong. Boleh? Okey. So kita esok seperti biasa kita start pukul 2. Okey. So moderator Puan Chu. So minggu depan hari Rabu adalah KV Datuk Undang Haji Muhammad Sharif. Nanti saya akan share Google Drive punya link dekat you lah. Semua dokumentasi semuanya di dalam tu. Jadual semua di dalam lah. So minggu depan hari Rabu kita start pukul 3. Pukul 3, okey. Okey, KV Datuk Undang Haji Muhammad Sharif dan KV Juase Khamis depan pukul 3 juga. Okay, so yang bacaan doa sebab yang ini adalah public talk, so bacaan doa Cikgu Noria ambil lah. Okay. Lepas tu esok Puan Chu akan jadi moderator lah. Okay. Minggu depan Cikgu Noria nak jadi moderator ke? Sudi boleh? Boleh. Cikgu nak ambil slot yang hari apa? Hari Rabu ke? Ya, hari Rabu tu. Rabu. You ambil hari Rabu lah. So Puan Chu, you akan ambil next Thursday punya moderator lah. Besok dah next Thursday lah. Yes. Okay. Next Thursday. Lepas itu untuk pengetahuan Puan Noria, kita yang program perantisan McDonald, saya tak pasti Puan Noria tahu tentang program ini ke tidak. Saya tahu. Okay, so itu pun tadi saya dah call person in charge. Dia sudi berkongsi secara online lah. Yang itu saya nak buat sebagai public jugalah. So kalau Cikgu Noria pun berminat, so kita boleh buat sama-sama lah. Itu adalah pada 27 Oktober lah. So kita ada 1, 2, 3, 4 lah. 4 yang public tu. 4 yang kepada orang, terbuka lah. Siapa first come first serve yang masuk lah. Kita tak buat live streaming lah sebab bahagian teknikal saya kan, saya tak berapa pandai lagi tentang live streaming semua tu. Saya lagi teruk. So yang capacity untuk Google Meet adalah 250 orang lah untuk kita punya MOE account lah. Ada apa-apa daripada Cikgu Noria dengan Cikgu Chu yang kita nak bincang sebelum saya end meeting? Saya rasa tak ada. Nanti nama yang baca doa saya bagi dengan Cikgu Chu untuk esok.
Okey. So terima kasih Madam Ong sudi terima saya last minute. Saya sangat saya terima kasih kepada you sebab kita tak cukup orang. Saya tanya kawan-kawan hanya Cikgu Chu yang berminat buat sama-sama. So that's why last minute pun saya buat penyelarasan ini pun 2 hari yang lepas saja. Okay. Tak ada planning awal-awal sebab kan kerja banyak kan. So biasanya saya fikir saya nak buat then saya akan terus plan. So siapa yang nak masuk saja. Nak masuk saja, tolong sikit-sikit sini sana kan. So yang paperwork itu biasanya saya sediakan. Okay. Thanks. Okay, itu sajalah daripada saya. Jadi saya akan ada apa-apa PM lah So saya akan end call. So kita jumpa esok ya. Okay. Besok pukul 3 kan Ong? Esok pukul 2. 2 kan? I tengok you share pukul 3. Juga. Sekejap Saya takut saya silap Sekejap saya tengok saya punya surat. Kuala Kelawang. 2. Pukul 2. Tapi dalam you punya you share link kan? Okay. Dalam tu nanti saya betulkan boleh tak? Saya betulkan. Saya minta maaf banyak-banyak. Tak apa. Minggu ini memang pukul 2 sebab sekolah belum buka lagi untuk tingkatan 3. Minggu depan sekolah dah buka untuk tingkatan 3. So that's why pukul 3. Masuk pukul 3. Okay. Minggu depan start minggu depan adalah pukul 3. Untuk minggu ini stick dengan pukul 2. Okay. Boleh. Okay, itu saja daripada saya. Okay, thank you Noria. Okay, bye. Okay, thank you too. Okay, bye-bye. Okay. Yeah, bye. Thank you, madam.